Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu kejutan di mana salah satu pemimpin di dalam kerajaan ataupun pemimpin di dalam PKR membuat satu pengakuan yang mengejutkan Anwar Ibrahim. Adakah ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai harapan untuk kehilangan satu kerusi ahli parlimennya? Tuan-tuan dan puan, Hasan dalam satu kenyataan, Hasan tak akan bertahan parlimen Pasir Gudang pada PRU 16. Pemimpin veteran PKR Hasan Abdul Karim sekali lagi menegaskan dia tidak akan mempertahankan kedudukannya sebagai ahli parlimen Pasir Gudang dalam PRU ke-16. Okey, baik, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Harga cukup murah, cukup berpatutan. Anda boleh lihat order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya untuk mengembangkan lagi channel ini. Dalam artikel ini, berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan PKR Pasir Gudang, Hasan turut mengesahkan dia tidak akan bertanding dalam pemilihan parti yang akan datang. Saya telah membuat pengumuman bahawa secara terbuka di khalayak ramai, khalayak umum, bahawa saya tidak bertanding dalam pemilihan PKR. Tetapi bukan itu saja. Dalam ucapan perasmian mesyuarat agung tahunan, saya mengulangi lagi pengumuman sebelum ini bahawa saya tidak akan bertanding dalam PRU ke-16. Mengapa saya ambil keputusan ini? Jawapannya mudah, iaitu kerana umur saya sudah lanjut dan saya ingin membuka ruang dan peluang kepada pemimpin lain yang lebih muda untuk mengambil alih, kata Hasan. Adakah ini satu peletakan jawatan mengejutkan Anwar Ibrahim? Hasan letak jawatan, tidak lagi mahu mencalonkan dirinya bagi PRU 16 akan datang. Kerusi Parlimen Pasir Gudang diwujudkan pada tahun 2004 dan dipegang Barisan Nasional sehingga 2018 selepas Hasan menewaskan penyandang ketika itu, Khalid Nordin. Dalam PRU 15, Hasan mempertahankan kerusinya dalam pertandingan 4 penjuru menentang Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan GTA. Mengulas mengenai pemilihan PKR, Hasan berkata pemilihan di peringkat bahagian masih demokratik dengan sistem satu anggota satu undi. Namun proses bagi pemilihan kepimpinan pusat telah diubah. Saya berasa berduka cita dan kecewa. Sistem pemilihan di peringkat Majlis Pimpinan Pusat PKR termasuk pemilihan presiden, timbalan presiden dan naib-naib presiden telah dipindah kepada pemilihan secara undi perwakilan. Adakah sebenarnya Hasan mempunyai isu dengan Anwar sehingga beliau terus menarik diri? Walaupun beliau kata sebabnya adalah kerana faktor usia. Akhirnya kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sebelum kita teruskan dengan isu hangat hari ini, di sini saya ada selitkan produk. Tuan-tuan dan puan yang minat untuk beli produk yang saya share di sini, banyak produk yang saya kongsikan. Tengoklah mana satu yang sesuai, yang di hati. Anda boleh klik produk ini. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Okey, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, setelah penemuan RM170 juta ataupun jumlah keseluruhannya 177 juta bersamaan dengan jongkong emas yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri ke-9. Ada pula yang kata dana ini untuk projek tebuk atap. Dana ini mungkin untuk membeli 10 MP UMNO keluar daripada kerajaan. Ada satu tulisan yang saya ingat pernah membuat kenyataan sedemikian. Kalau cakap berkaitan projek tebuk atap,
Adakah ini melibatkan Tun Mahathir? Wah, tapi antara ramai-ramai pemimpin yang membuat respon, pengakuan ataupun pandangan berkenaan dengan kes ini yang melibatkan nama Ismail Sabri, akhirnya Tun Mahathir akhirnya tampil dengan satu kenyataan yang mengejutkan ramai. Kes Ismail Sabri kita tunggu bawa ke mahkamah, kata Tun Mahathir. Bekas Perdana Menteri Tun M akui terkejut dengan SPRM berhubung bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang didakwa membabitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Dr. Mahathir berkata, beliau tidak boleh menyatakan bahawa penemuan sejumlah besar wang tunai dan jongkong emas dalam siasatan SPRM itu adalah milik Ismail Sabri, kerana perkara tersebut perlu ditentukan oleh mahkamah dulu. Isu seperti ini kita biasanya pergi ke mahkamah dan pihak pendakwa akan membuat tuduhan dan pihak yang dituduh berhak untuk menjelaskan. Saya tidak boleh nak kata sekarang ini bahawa ini adalah milik Ismail Sabri ataupun tidak. Kita tunggulah bawa ke mahkamah, kita dengar apa sebenarnya yang berlaku. Menurut Tun Mahathir, siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri berkaitan dengan perbelanjaan serta perolehan dana bagi kempen promosi keluarga Malaysia sewaktu pentadbirannya sebagai Perdana Menteri. Setakat ini SPRM merekodkan keterangan daripada 31 individu serta membekukan 13 akaun bank yang dianggarkan berjumlah RM 2 juta. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau Tun Mahathir terlibat dengan RM 170 juta ini, adakah beliau pun akan dipanggil oleh SPRM? Dan kita lihat di sini kenyataan Tun Mahathir seolah-olah sedang membela Ismail Sabri Yaakob. Sedangkan Ismail Sabri hari ini berada di pihak kerajaan. Walaupun mungkin ada yang kata antara 10 MP UMNO yang pernah menyokong Muhyiddin sebagai PM, salah satunya mungkin adalah Ismail Sabri, tapi mungkin ini terkait jugalah. Adakah sebenarnya Tun Mahathir, Ismail Sabri dan pemimpin-pemimpin PN yang lain mempunyai rancangan tebuk atap 2.0? Tak tahulah, tapi segala-galanya tidak mustahil untuk berlaku kan. Tapi pada akhirnya ini adalah pengakuan Tun Mahathir. Beliau kata tunggu bawa ke mahkamah, kata Tun M. Dan beliau berkata tidak mau buat pengakuan bahawa duit itu milik Ismail Sabri ataupun tidak, kerana belum tahu. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Apa komen Anda?